عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابات والقربات والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Yang saya muliakan sahabat saya Fadil Ustaz Naudi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak Warisan Pegawai dan Jawatankuasa Surau Masjid Ar-Rahmaniyah, Kampung Sungai Lang Baru. Bismillah. Seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, tuan-tuan haji, puan-puan haji, hadirin muslimin muslimat dimati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu lagi di malam yang ke-8 Ramadan. Pejam celik lah jangan tak celik-celik. Tapi itulah saya lah pada khabaran pada saya yang saya dengar daripada 1 Ramadan minggu lepas, hari Selasa kita mula berpuasa pun dengar kematian. Kemudian hari Rabu dengar, ada juga Khamis ada, Jumaat kampung saya sendiri ada seorang. Alhamdulillah lah, Jumaat Ramadan pula tu kan, Jumaat pula. Sabtu semalam pun ada, hari ini pun ada di Teluk Intan, ibu pada sahabat saya. Jadi tuan-tuan, 7 hari itu saya lah kedengar khabaran pemergian seorang-seorang dalam kalangan yang kita kenal ataupun kita tak kenal. Maknanya tuan-tuan mati Allah, 7 Ramadan yang kita dah lalui, cuba tuan-tuan semak imbang balik. Agak-agak tuan-tuan mati Allah puas hati tak dengan puasa ni, tarawih dah malam yang ke-8, puas hati tak? Kalau saya tanya bacaan Quran pula, tadarus macam mana? Sedekah macam mana? Kalaulah kita dapat lihat setiap kita letakkan amal ibadat kita, kitab kita di depan masing-masing di skrin layar ni, katalah boleh nampak agak-agak mana yang lebih banyak yang Allah bagikan ganjaran. Tuan Imam, Tuan Bilal yang dapat banyak. Kita agak-agak nak paparkan tak? Sebab itu nanti Allah, kita ni direzekikan berjumpa dengan Ramadan berkali-kali. Itulah sebabnya. Sebab apa? Sebab kita tak akan dapat yang terbaik, melainkan kita mencari setiap yang kita buat itu yang terbaik. Tak akan jumpa tuan-tuan kita buat yang terbaik, tak ada beberapa amalan yang kita rasa nak puas hati, melainkan kita akan mencari sehingga kita benar-benar puas hati. Sehingga bila tu Ustaz? Sehingga akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tu perintah Allah. Kita ni disuruh berpuasa setiap tahun, disuruh solat 5 waktu setiap hari,
disuruh keluarkan zakat, disuruh bersedekah, disuruh buat amalan, semuanya adalah Allah perintahkan dan ianya selari dengan kehidupan sehingga akhir hayat. Alhamdulillah, tahniah pada tuan-tuan pihak masjid menganjurkan program Ihya Ramadan di peringkat masjid ini. Dan saya kira kampung Sungai Lang baru ini orang-orangnya soleh solehah, anak-anaknya baik, sebab itu generasi akan datang di kampung ini insya-Allah akan melahirkan generasi yang memimpin masyarakat yang akan datang, yang mungkin cabarannya yang lebih dahsyat di waktu itu. Yang penting bermula di masjid ini sebagai ianya wadah anak-anak ini loading. Mereka ni sedang loading, tuan-tuan. Memikirkan apa yang kita buat hari ini, dan mereka akan kenang di zaman mereka pula tua. Seperti mana kita juga dululah, kalau saya sendiri pun kenang balik zaman-zaman kanak dulu, pergi ke surau solat tarawih kan, walaupun ada selit-selit tarawih tu lari main mercun, biasalah tu kan. Alhamdulillah lah jadi ustaz jugalah, nasib baik main mercun, tuan-tuan, kan tak main main mercun bukan main tembak-tembak langit, tembak orang ni. Itu yang best tu, kalau kena tu rasa best tu. Tapi itulah tak adalah setakat ni zaman saya tu putus tangan, muka terbakar, tak ada. Walaupun main mercun tu tembak-tembak, tapi alhamdulillah lah, maknanya profesional. Zaman saya lah, zaman tuan-tuan lagi dahsyat rasanya, main meriam bagai kan. Zaman sekarang ni tak tahulah kan, sebab mereka ni biasa main handphone aja, tiba-tiba main mercun tak reti dia kan. Jadi tuan-tuan mati Allah, apapun anak-anak ini menjadi pelapis kita di masa hadapan, khususnya di kampung tuan-tuan Sungai Lang baru ini, menjadi tunggak pemegang amanah sunnah ataupun syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ni insya-Allah saya diminta oleh Al-Fadhil Ustaz Naudi saya memberikan sikit peringatan dalam lebih kurang 30 minit lah untuk kita sama-sama lah kongsikan. Ianya bukanlah untuk bekalan untuk tuan-tuan, sebenarnya lebih banyak saya buat, lebih banyak saya cakap, lebih banyak itulah saya kena buat kan. Berbanding tuan-tuan dengar belum tentu nak buat, tak apa lagi sebab tuan-tuan tak cakap. Yang beratnya yang cakap, sebab bila yang cakap dia mesti kena buat kan. Baik, hadirin mati Allah, dalam Ramadan ni yang kita jumpa setiap tahun dan dalamnya difardukan puasa. Dan kalau kita baca ayat suratul Baqarah ayat 183, Allah sebut min qablikum. Sebenarnya puasa ni dia bukan amalan yang kita buat di zaman kita, bukan baru dibuat pada zaman baginda Nabi dan sahabat. Sebenarnya ianya adalah satu ibadat yang telah pun dilakukan Nabi-Nabi yang terdahulu maupun umat terdahulu, cuma pattern saja berbeza dan dari sudut syariat berbeza. Yang kita ni setiap umat, walaupun Nabi kita dah tak ada, tetap kita melakukan syariat tersebut sehinggalah akhir zaman. Berbanding umat terdahulu, bila mereka habis wafatnya Rasul mereka, maka umat mereka pun kufur kembali sehingga datang balik Rasul, kemudian kufur balik kembali pada Rasul, gitulah salih berganti. Maka syariat mereka terhenti. Begitulah juga syariat yang bermula dengan kitab Allah Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, semuanya dimansuhkan sehinggalah akhirnya Al-Quran menjadi pegangan. Begitu juga dengan syariat Nabi-Nabi dulu, silih berganti, akhirnya dimansuhkan, maka diteruskan ataupun dikekalkan, iaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa ini dulu pernah juga dilakukan seperti Nabi Allah Adam, bapa datuk kita, iaitu
Kila dikatakan Nabi Allah Adam berpuasa setiap puasa 13, 14, 15. Ada yang katakan, ada yang kata 3 hari dalam setiap bulan. Maknanya Nabi Allah Adam pun dah puasa seperti kita buat. Nabi Allah Nuh sama juga 3 hari sebulan. Nabi Allah Ibrahim puasa sehari, berbuka sekali, macam Nabi Allah Daud. Tapi yang betul syariat, Nabi Allah Daud puasa sehari, berbuka sehari sehingga 6 bulan. Itu syariat Nabi Allah Daud, diteruskan sehingga Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Yunus juga disyariatkan berpuasa 40 hari. Iaitu kita tahu peristiwa Nabi Allah Yunus ditelan ikan perut Nun. Kemudian Nabi Allah Musa 40 hari menerima kitab Taurat di bukit Tursina. Kemudian diteruskan Nabi Allah Isa berpuasa selama 50 hari. Makanya semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul dulu pernah buat dan pernah disyariatkan puasa ini, cuma metodologinya berbeza. Maka pada umat baginda Nabi iaitu kita, dan Nabi sendiri berpuasa sebanyak 9 kali, 9 tahun lah bermula tahun yang kedua Hijrah. Itu kita nak cerita sejarah. Puasa ni bukan baru disyariatkan. Sebenarnya telah pun yang Allah sebut min qablikum, sebelum kita lagi. Maka jangan pelik, jangan hairanlah agak-agak kenapa ibadah puasa ni dikatakan ibadah tertua juga seperti solat Sebab bila sebut puasa tuan-tuan, bila sebut puasa je kita fikir apa? Fikir ngantuk, fikir penat, fikir apa? Bila puasa ni, puasa ni bila kita puasa, kita akan fikir nak makan. Betul tak? Kita nak minum. Sebab apa? Sebab manusia ni memang sinonimnya dengan makan. Manusia ni tak kiralah dia tak kuat makan ke, dia kuat makan ke, dia berbadan besar ke, dia badan kecil ke, mesti dia makan. Kalau kita tengok kejadian manusia di perut ibu-ibu kita, di rahim wanita pun dah diberikan makan melalui tali pusat. Betul tak? Ketuan tak ingat dulu makan dalam perut ibu? Tak ingat sebab sekarang dah boleh makan sendiri kan. Sebenarnya manusia itu memang sinonimnya dengan pemakanan. Dia memang pemakan lah. Sekarang ni pula viral pula makan mukbang pula. Aduh, saya kalau bulan biasa tak esah lagi tuan-tuan tengok perkara tu, tapi makruh juga tengok makan begitu, tak ada adab kan, tak beradab dengan makanan. Orang banyaknya macam tu kan. Dan yang geram tu dia tunjuk kat kita, dia pun boleh jawab siapa suruh tengok kan. Tuan-tuan tahu tak ni mukbang? Alim tu tuan-tuan ni tak pernah tengok cerita makan-makan. Mukbang ni satu acara TV lah, video ke YouTube macam tu, memperlihatkan kepada seluruh dunia yang dia boleh makan banyak, dan benda tu kalau bunyi kat mikrofon bunyi makan tu lagi kuat, lagi sedap, lagi bagus dia kata. Jadi bulan puasa pun tengok juga tu yang geram tu. Sebab apa? Manusia ni, sebab itu Allah perintahkan bukan saja kita, daripada Nabi Allah Adam, daripada syurga lagi kan, jangan makan buah khuldi ni. Maknanya makanan dan minuman merupakan sinonim dengan manusia yang kita tak boleh lupa dan kita tak boleh tinggalkan. Sebab tu mari 1 Ramadan Allah perintahkan supaya jangan makan dan minum bermula terbit fajar hinggalah maghrib. Jangan makan setitis air sekalipun. Kan? Dan kita pegang setitis air pun kita tak nak minum, kita pegang sebab iman. Walhal boleh je kan, balik daripada sekolah kerja ke, orang kan ada, semua orang, mak tak ada, ayah tak ada, kita je ada, isteri tak ada. Ambil je lah kat pita ais tu bekas belen-belen buka semalam cendol tu kan, pukul 12 tengah hari, siapa nak tahu kan? Tok imam pula tu contoh. Tak apa, siapa pun tahu. Sebab apa? Sebab kita tahu memang setitis pun kita tak akan minum. Padahal tak ada orang tahu. Tak ada pun kita kata Allah terus
hukum kita waktu itu tengah minum cendol tu terus kena ketuk dengan malaikat ke? Tak ada. Maknanya kita akan taat, kan? Melainkan zaman-zaman darjah 1, darjah 2 memang tak boleh taat lah, kan? Air paip pun air paip lah, kan? Saya kenang saya tak main air paip, saya main ais dalam pita ais tu. Lagi sedap, kan? Dululah masa darjah 1. Darjah 1 tuan-tuan, jangan tuan-tuan tengok saya ustaz buat lagi ke? Tak. Itu darjah 1, ya. Maknanya kita tak boleh tahan dengan makanan dan minuman. Tapi bila Allah kata perintah kutiba alaikumusiyam, bila dikatakan kutiba, kat situ digunakan perkataan kalau belajar bahasa Arab, naib fa'il, naib majhul, fi'il naib majhul, perbuatan yang tidak tahu siapa yang buat, tetapi perkataan itu telah berlalu, kutiba madhi, kan? Mana wajib, dan ianya kita dah tak tahu siapa buat, tapi Allah kata kat situ wahai orang beriman. Ayatnya sebelum itu kita tahu orang beriman ni difardukan dan wajib ke atasnya, nak tak boleh makan apatah lagi minum walaupun setitis air. Maka kita taat, kan? Kita boleh tahan tuan-tuan 12 jam, katalah 13 jam. Malaysia okeylah seimbang siang dan malam. Kalau di Finland, kalau negara-negara yang mataharinya lebih lama, banyak siang daripada malam, tak tahan tuan-tuan. Ni hari ni panas pun tak boleh tahan. Ustaz, saya rasa 40 darjah Celsius sekarang ni. Boy, panas betul 40. Kalau saya tengok dekat Perlis, baru Perlis. Betul tuan-tuan. Saya kata dahsyat orang Perlis, panas macam ni. Ustaz, biasa ni kami 6 bulan macam ni. 6 bulan? Ya. Tak kisah ke? Kami memang nak macam ni. Kalau tidak, tak jadi pelam harum manis kami. Sebab pelam rupanya. Saya ingat memang diorang tu macam orang Afrika boleh tahan, kan? Sebab pelam harum manis ni tak boleh hasil produknya tu terbaik kalau ada turunnya hujan, sebab dia nak kena betul-betul panas. Dia kata bulan 5, bulan 6 ni insya-Allah Ustaz, kalau Ustaz datang Perlis, memang itulah musim dia, musim menuai harum manis. Baik, kita tidak boleh makan dan minum kerana ialah sinonim, bukan saja sejak lahir dalam rahim ibu, sampailah kita lahir, sampailah kita dah dewasa, masa itu susah nak makan, sampailah kita nak makan bertambah-tambah, sampai kembali dah tak boleh nak makan dah, kan? Tapi kena makan juga. Dan Allah bagi tahu kepada kita ni, manusia ni sinonim dengan makan, sehingga kita masuk syurga pun Allah berkata wa utu mutasyabiha. Allah bagi juga makanan seperti kita makan kat dunia, seperti kita makan tembikai, ada kat syurga nanti tembikai, tapi wajahnya yang lain. Kan, kita nak makan durian, ada durian kat dalam syurga. Maknanya makan ni tidak boleh lari dengan manusia. Sebut je manusia, makan. Sebut makan je, manusia lah tu. Maka Ramadan melatih untuk kita tahan 12 jam, tahan 13 jam. Untuk apa? Untuk apa tuan-tuan? Kenapa disuruh kita berpuasa begitu? Kan? Kerana dengan puasa itu tuan-tuan mati Allah, dia menambahkan iman kita. Kalau solat kita boleh tahu tak solat lagi dia ni, sebab dia kerja dengan kita. Kita nampak dia tak pergi solat lagi, sebab solat tu kita nampak dia buat. Nampak? Kalau sedekah kita boleh nampak dia keluarkan duit bila dia buat, kan? Maknanya kalau puasa ni memang dia berkisar dengan, dia berkaitan dengan iman. Sebab tak ada siapa yang boleh declare yang dia itu tak puasa ke dia puasa. Kita tak boleh tahu, melainkan terang-terang depan kita, kan? Tapi biasanya orang yang tak puasa ni dia akan simpan jugalah, kan? Sebab itu dalam syariat, dalam hukum, wanita yang tidak berpuasa pun disuruh makan, memang boleh makan, kan? Sebab dia dah uzur, kan? Tapi tetap tak boleh tunjuk di depan orang. Maknanya tetap tak boleh buatkan di depan orang. Itu yang betul-betul tak puasa, kan? Lagilah orang yang berpuasa memang kita tak tahu. Jadi puasa ini dia mengajar kita supaya kita ini untuk mengukuhkan, memantapkan lagi iman kita. Sebab kita tak boleh tipu diri sendiri tuan-tuan. Kita tak boleh tipu diri sendiri, kan? Kalau sedekah mungkin kita boleh lagi buat masuk duit, rupanya tak masuk. Boleh lagi lah,
kan? Tapi buat puasa ni tak boleh tipu, kan? Kita memang kena pegang yang kita ni kena puasa. Maka puasa yang Allah perintahkan adalah kerana untuk kita memantapkan iman kita. Baik, maka Ramadan mengajar kita 30 hari berpuasa. Di bulan lain tak mampu kita nak buat 30 hari. Sebab apa? Sebab orang lain tak buat. Hari ni kita boleh buat dah 7 hari puasa. Senangnya Ustaz puasa 7 hari. Kenapalah bulan Syakban itu payahnya nak puasa. Bulan Muharram lagi payah, kan? Bulan Syawal lagi payah. Hari-hari kenduri. Mari bulan puasa, mari bulan Ramadan, 7 hari boleh puasa. Dah sekejapnya nak masuk besok 8 hari. Nampak? Mana Ramadan ataupun Allah perintahkan puasa ini satu-satunya yang kita mampu boleh puasa selama 30 hari. Andai katalah macam Nabi Allah Musa puasa 40 hari, andai katalah kita ni puasa sehingga Nabi Allah Isa pun boleh 30 hari, 40 hari ataupun 50 hari. Sebab apa? Sebab kita puasa secara ramai-ramai dan ianya dipegang oleh semua orang Islam. Hatta kalau kita nak puasa sehingga 6 bulan pun boleh. Seperti Nabi Allah Daud. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Sebab apa? Sebab kita disyariatkan berpuasa. Sebab dia wajib. Okey. Maka Alhamdulillah, Ramadan adalah satu bulan yang kita boleh mampu berpuasa selama sebulan. Puasa dulu tuan-tuan, kalau betul-betul syariat puasalah. Pada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah turunnya ayat 183 hingga 187 yang berkisar dengan puasa. Tuan-tuan boleh rujuk mana-mana kitab tafsir. Di sana ada menceritakan puasa pada asal-asalnya kita berpuasa sehingga maghrib. Kemudian kalau kita solat maghrib, isyak, tertidur, ataupun kita kita kata tidurlah, maka automatik kita disuruh berpuasa waktu itu. Malam tu pun tak boleh kita bersama dengan isteri, kena puasa sampai ke subuh. Kemudian kita sahur, puasa seperti biasa. Awal-awal dulu umat Islam berpuasa, dan kita tahu umat Islam sebelum ini berpuasa pada bulan Syakban, kan? Kemudian turun ayat yang berikutnya, boleh puasa dan boleh tak puasa kalau tak mampu. Maknanya kalau saya dulu ada tuan-tuan, rupanya dipegang kaedah yang kedua ni lah. Bukan kaedah, maknanya cara yang orang puasa, orang dahulu puasa, syariat disuruh puasa, iaitu yang mampu puasa dia puasa daripada subuh sampai maghrib. Tapi yang tak mampu puasa, tak payah puasa, perlu membayar fidyah. Rupanya ada. Tapi dah tak ada dah orangnya. Bila saya tahu tu bila nak buka puasa, nak dekat Ramadan, Ustaz, setiap tahun dia jumpa saya. Almarhum dah pun. Tak apalah saya cerita tuan-tuan, rupanya dia pegang gitu. Dia faham, sebab saya tak mampu puasa Ustaz, saya bayar fidyah. Saya tengok elok aja pak cik ni. Tapi kalau dia dah bayar sampai 30 hari, memang dia tak puasa lah, kan? Dia bayar fidyah. Mudah-mudahan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afiyafu anhu. Mana orang dahulu, bukan orang dahulu lah, syariat sebelum kita puasa sekarang, kaedah yang perintah yang kedua adalah boleh berpuasa dan boleh tak berpuasa. Kalau yang tak mampu berpuasa, keluarkan fidyah. Yang berpuasa teruskan puasa, tak perlukan fidyah. Bila turun saja ayat 183, maka kena berpuasa walaupun yang yang tak mampu puasa pun, yang bukan uzur syar'i, dia kena juga puasa. Tak boleh nak buat pilihan lah maksudnya. Dia kena betul-betul sakit, betul-betul uzur syar'i, baru dia biayakan fidyah. Ataupun dia kena gantikan pada hari yang lain. Tu yang kita kata asal-asal kaedah puasa, 3 cara. Dan hari ini kita disuruh puasa tanpa mengeluarkan fidyah, melainkan yang benar-benar uzur syar'i. Yang kedua dulu, dia boleh pilihan, puasa boleh, tak larat, bolehlah bayar fidyah. Itu kaedah dulu. Sebelum tu, malam pun tak boleh bersama dengan isteri. Maka turun ayat 187, boleh bersama dengan isteri pada malam-malam Ramadan. Jadi inilah tuan-tuan mati Allah, kaedah-kaedah puasa yang semuanya itu pastinya ada hikmah.
yang yang baginda Nabi SAW menyebut, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita puasa tadi tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan rasa tak dosa tuan-tuan dipadam tadi? Rasa tak? Tak rasa. Kan, dosa kita dah diampunkan oleh Allah sebab kita dah puasa 7 hari. Ni nanti 8 hari dan seterusnya Allah akan padamkan. Bahkan bukan sahaja Allah padamkan dosa, dalam hadis Allah kata utaqaullah fi kulli laitin min Ramadan. Allah membebaskan senai-senai nama yang mungkin itu dah tercalon dalam ahli neraka, Allah keluarkan daripada list tersebut. Ni Ramadan. Ya, maka tadi kita puasa, alhamdulillah, kita telah diampunkan dosa, dipadamkan kesalahan yang kita tak sedar. Dan ini yang diimpikan oleh siapa? Orang yang telah pun meninggalkan kita. Kita tak rasa lagi hari ni tuan-tuan. Kita tak nampak lagi dosa kita ni diampunkan satu persatu. Yang pasti kita buat je. Puasa, kita nak menunaikan kewajipan, dalam masa yang sama fadilatnya kita dapat diampunkan dosa. Kemudian di sebelah malam Allah baginda Nabi SAW memerintahkan pula, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama juga ayat yang sama, potongan yang sama, cuma ganti kalimah shoma dengan qama. Ya, bukan koma stroke tu. Yang koma tu maknanya yang mendirikan solat-solat sunat seperti tarawih, seperti kita dengar tazkirah ini juga termasuk qama Ramadan, termasuk nanti kita bertadarus, termasuk juga itu sebut qama Ramadan. Nanti kita bangun sahur, itu juga namanya qama Ramadan. Daripada maghrib tadi kita berbuka, itu namanya qama Ramadan, sampailah kita sahur, itu juga namanya qama Ramadan. Pun kita tak sedar dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Yang lebih istimewanya, yang kita berqiyam di malam-malam Ramadan, di sana kita tak adalah bangun setiap malam dengan pukul 1 pagi, 2 pagi kita bangun solat, baca Quran, ataupun kita solat sunat dan yang lain selepas kita solat tarawih. Kita tak buat pun. Tapi ada di sana riwayat Imam Tirmizi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Tu situ pula pada waktu malam pula ada kelebihan yang lain. Kalau puasa tadi, puasa saja siangnya, kan, tahan makan dan minum, tahan perkara yang membatalkan puasa dan juga tahan perkara yang membatalkan pahala puasa, kita tahan. Bila malam pula kita qiyam seperti tarawih seperti yang saya nyatakan tadi. Dan qiyam tadi, tarawih tadi, ada pula satu hadis Nabi, dia bukanlah kata tak perlu, dia tidur pun. Ni nanti dia balik, dia tidur. Lepas dia tadarus, dia balik tidur. Pukul 11 dia tidur, 11.30 dia tidur. Kan nanti dia bangun pukul 5 pagi untuk dia sahur dan bangun untuk tahajud sikit dan baca Quran untuk istighfar. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, 5 pagi dia tidur. Tapi dia kerana dia ingat akan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi, siapa yang bersama dengan imam, qama ma'al imam. Syarat dia qama, bukan tadi bukan suruh qama suruh qiyam. Siapa yang qiyam ma'a tu bersama-sama imam. Kalau dia sama-sama pecut dengan imam, tiba-tiba imam pecut, dia surrender lah, nak pergi minum air. Maksudnya dia tak nak teruskan lumba lari tadi. Itu tak masuk, dia bukan bersama-sama. Dia mesti bersama-sama. Dan sampai bila? Sampai garisan penamat. Kalau dia berlari je lah. Begitu juga tarawih tadi ataupun sekarang ni, dia kena bersama imam. Tadi dia dah berqiyam dengan imam, dah bersama dengan imam. Tapi syarat ketiga tak sedan ustaz. Pasal saya lapar tadi, baki buka tak habis lagi. Teringat masih solat tarawih, kena balik juga ni ustaz. Tak boleh nak dengar tazkirah ustaz. Jadi tak bersama imam hatta yang sarifah. Dia tak sampai imam bersama imam pergi balik. Mana dia balik dulu daripada imam. Maka dia tak dapat yang Nabi kata, siapa yang dapat berqiyam kemudian bersama, kemudian dia sampai habis dengan imam, ditulis ke atasnya pukul 12 malam, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, yang dia tidur saja seperti dia berqiyam sepanjang malam. Allah, hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Just itu je buat tuan-tuan, dapat qiyam sepanjang malam. Dia buat pula konsisten. 20 tu kita kata struggle lah. Ni 8 tadi, 8 dengan 3 pun balik juga. Dah bagi peluang dah nak dapat malam qiyam sepanjang malam, tak nak juga. Kan? Sebab itu kalau di syurga kita nanti ada penyesalan tak tuan-tuan? Kita cemburu tak dengan saudara kita yang dapat syurga yang tertinggi, syurga yang a'la, firdaus? Kita cemburu tak tuan-tuan? Kita rasa menyesal tak? Dia dapat syurga yang tertinggi, aku syurga yang ke-7, dia syurga yang ke-3. Yang kita lagi cemburu lagilah syurga yang pertama, Jannatul Firdaus al-A'la bersama baginda Nabi. Cemburu tuan-tuan. Sebab apa? Kelas darjat itu sangat langit dan bumi beza syurga tersebut. Jadi adakah di kalangan ahli syurga juga yang menikmati itu ada rasa penyesalan? Ya, jawapannya ada penyesalan tuan-tuan, sebab tak dapat syurga yang lebih baik. Tapi seteruk-teruk penyesalan adalah orang kafir. Yang Allah kata wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ni penyelesaian teramat sangat. Bila dia dah mati, dia lihat akan hukuman Allah, dia kata, ya Allah, kalaulah aku ni tak payah jadi manusia lagi baik. Kan? Sebab jadi manusia jadi kafir. Biar aku jadi tanah, tak jadi langsung manusia. Biarlah aku dijadikan tanah kerana tak dihukum, tidak diseksa. Ini penyelesaian paling dahsyat dalam kalangan manusia. Jadi kalau kita orang beriman, kita alhamdulillah, kita tak dimasukkan dalam neraka. Kan? Dah berjaya. Tinggal lagi kita cemburu, kita menyesal kerana tidak dapat syurga yang tertinggi. Tapi kat dunia, imam tarawih sampai 20 tak nak ikut, tapi kat syurga nak cemburu. Kan? Imam dah buat 11 dah pun tak nak ikut, tiba-tiba kat syurga nak cemburu. Tak boleh tuan-tuan. Kena terimalah seadanya. Dan penyesalan tu macam mana? Selama-lamanya tuan-tuan. Sebab bila dah masuk dalam syurga, contohnya syurga yang ke-7, syurga itulah sampai selama-lamanya. Tak boleh nak naik dah. Sebab apa? Ustaz, rasanya boleh kot kita naik syurga yang sampai syurga yang pertama. Boleh tak jawab macam tu? Dengan apa yang kita boleh bawa, yang kita syurga yang ke-8, yang paling terbawah, tiba-tiba kita boleh request ataupun boleh kita bawa tunjuk sesuatu pada Allah yang kita layak untuk syurga yang ke-7. Kemudian nanti boleh layak ke syurga ke-6, boleh layak sampai ke-1. Apa evidennya? Apa perkara yang kita nak tunjukkan? Ustaz, saya nak baca Quran banyak-banyak nanti kat syurga. Tak ada dah. Tak boleh tak tuan-tuan baca Quran kat syurga dah? Tak ada dah. Solat? Tak ada dah. Puasa? Tak ada dah. Tak ada apa-apa amalan dah di dalam syurga. Macam mana kita nak naik lagi tingkatan syurga tersebut? Sebab tak boleh benda apa yang kita nak tunjukkan dah. Dah habis dah. Dah yamul hisab tu dah semua dah kira dah. Sebab itu selagi kita hidup ni tuan-tuan mati Allah, inilah yang membezakan kita nanti. Inilah yang kita insya-Allah tidak menjadikan kita satu penyesalan. Nah, yang ketiga tuan-tuan kita bawa, yang saya bawa pada malam ini, 30 hari kita dapat mampu berpuasa di dalam sepanjang sebulan ini. 30 hari kita sampai dapat qiyam bersama imam sehingga kita balik bersama-sama imam. Imam ni tuan-tuan kena pegang tau, Pegang macam mana? Imam jangan balik lambat sangatlah tuan imam. Macam tu dia kena jack sikit. Malam-malam lain, malam-malam bulan lain tak apa. Tuan-tuan nak imam nak balik lambat ke nak cepat pula imam lah, kami tak kisah. Tapi mari Ramadan imam ni jadi public figure tau. Dia artis sekarang ni. Jadi tumpuan kepada jemaah-jemaah tarawih. Sebab kalau imam tak balik, kita balik dulu, tak dapat. Ini hadis sahih, Imam Tirmizi meriwayatkan tuan-tuan. Baik, yang ketiga, yang inilah yang kita kena buat. Sebab bila kita berada dalam Ramadan tapi kita tak jaga dia, maka tak seperti kita hidupkan Ramadan. Apa dia? Pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran ni kalau kita tengok riwayat-riwayat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, masuk saja Kaabah ataupun dalam kawasan Mataf, beliau akan solat 2 rakaat saja. 1 rakaat 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. 1 malam 1 khatam.
Kita tak mampu macam tu tuan-tuan. Tapi koalisi kita dapat sebulan sekali khatam pun jadilah. Satu hari satu juzuk pun jadilah. Tapi itu pun tak dapat juga. Tapi sebab apa bulan lain memang susah lah. Baca Quran tapi tak khatam-khatam. Nak khatam 3-4 bulan, tu pun kalau khatam. Yang sedihnya nak khatam bila Ustaz? Baru tadi 11 bulan yang ke-11 baru khatam sekali. Allah, 11 bulan khatam. Jadi tuan-tuan, Ramadan dia berikan ruang untuk kita boleh baca khatam dalam sebulan sekali paling kurang. Dan paling hebat, ini yang saya baca hadis tadi, kalau kita tinggalkan juga sangat rugi. Dalam Ramadan ni sajalah yang Jibril turun setiap malam. Yalqahu Jibril wa kana yulqahu fi kulli lailah. Jibril akan turun setiap malam bertemu baginda Nabi SAW untuk bertadarus. Yang mana Jibril baca, Nabi dengar, Nabi baca, Jibril dengar. Yang ini perbuatan ni tuan-tuan, di malam-malam lain Jibril tak buat, Nabi tak buat macam tu. Tapi mari Ramadan, tidak Nabi lepaskan. 9 kali Nabi jumpa Ramadan, 9 kalilah Nabi buat begitu setiap malam-malam Ramadan bertadarus. Adakah objektifnya untuk khatam? Itu yang terbaik. Tapi objektif tadarus bukan itu. Yang pentingnya yang membaca secara dengar, yang membaca dengar, yang membaca baca, yang tak baca dengar. Nanti turn dia pula, yang dengar itu pula membaca, yang membaca tadi pula dia dengar. Ini perbuatan yang perlu kita buat. Kalau dapat khatam itu paling terbaik. Tapi perbuatan yang disuruh, kita perlu bertadarus. Perlu bertadarus. Tak semestinya di masjid, tak mestinya di pejabat, di rumah pun mesti boleh buat. Di sekolah contohnya kalau anak-anak. Buat permalam ni, buat pembudayaan tadarus itu di mana-mana. Jangan fikir nak khatam untuk tadarus. Tak ada orang panggil, Ustaz saya alhamdulillah dah khatam tadarus. Tak ada. Kita khatam ni khatam Al-Quran. Tadarus tak sebut khatam tadarus. Tadarus adalah satu kaedah amalan yang Nabi buat dengan Jibril di bulan Ramadan. Jadi perbuatan itu sebaiknya kita buat juga, jangan lepaskan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, masa dah masuk kecederaan 35 minit, saya kira tu. Walaupun tuan-tuan tak ada stopwatch, iaitu 30 hari kita dapat berpuasa, 30 hari berdapat qiyam insya-Allah, dan 30 hari kita dapat khatamkan Al-Quran dan bertadarus sekali. Di dalam 3 amalan yang utama, tuan-tuan buat yang lain, istighfar, sedekah, bagi buka puasa tu teruskan. Tapi yang utama ni, mana yang paling berat tuan-tuan? Puasa, qiyam, tarawih, ataupun baca Al-Quran? Mana yang susah tuan-tuan? Dalam 3 yang saya katakan tadi, paling susah ialah membaca Al-Quran. Puasa tuan-tuan, bagi saya rasa tak susah. Sebab hari ni berjaya kan, 7 hari ke ada yang dah kantoi? Jangan kantoi lagi betul-betul sakit. Jadi setakat ni kita boleh puasa lagi 7 hari. So puasa sebenarnya perkara yang paling ringan dalam 3 perkara tadi. Puasalah yang paling ringan. Sebab kita puasa ramai-ramai. Yang kedua, iman mengatakan jangan tinggal, berdosa. Maka dia mudah. Yang kedua, yang susah sikit, qiyam. Kenapa susah sikit? Sebab dia sunat. Boleh buat tak boleh buat. Macam puasa tak boleh tak buat. Maka dia susah sikit sebab dia sunat. Tapi masih senang. Sebab apa? Sebab dia buat ramai-ramai. Dia buat berjemaah macam tadi. Dia ada semangat. Imam baca pula satu ayat lagi best. Kalau baca satu muka surat terlentang. Maknanya satu ayat, maknanya semangat kita berqiyam. Boleh buat insya-Allah. Walaupun 27 Ramadan, orang dah balik kampung, orang dah nampak nak raya, tapi masih ada lagi insya-Allah. Iman dengan Bilal mesti ada. Kan? Paling tidak. Maknanya qiyam tu pun masih lagi senang. Yang susah ialah pembacaan Al-Quran. Untuk khatam tu lagi susah. Apatah lagi nak bertadarus. Tadarus ni ceklah tuan-tuan. Saya cabar tuan-tuan yang ada depan saya. Boleh tak kita baca sama-sama, ataupun tuan-tuan baca saya dengar, tuan-tuan baca yang kawan lain mendengar. Setakat ni yang berani baca Quran ni seorang-seorang je. Sebab apa? Tak ada siapa yang tegur. Yang kedua, pasti betul semua. Betul tak? Orang tak dengar, kita baca seorang mesti betul punya. Bila baca dah tadarus, mulalah.
Kan aku baca ada nak tegur. Nak macam mana dah salah? Yang panjang kamu baca pendek, yang pendek baca panjang. Tapi bukan itu tujuannya. Sebab Nabi tadi kan dalam riwayat tadi Nabi bertadarus. Walaupun Nabi, tapi tetap belajar lagi dengan Jibril. So perbuatan tadarus pembacaan Quran adalah yang paling susah dalam 3 perkara utama kita buat dalam Ramadan. So perkara yang susah itulah kita cabar diri kita dah tahu ini, kita buat tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Boleh. Yang belum mula tadarus ada lagi 23 hari lagi insya-Allah. Buat tadarus tu tak seperti saya kata di masjid, di rumah, di tempat kerja buat. Ya, dan jangan dalam kumpulan darus hina menghina. Jangan. Kecil hati dia terus tak datang terus. Kan? Dia sensitif tuan-tuan. Kalau kata-kata tu dia boleh tahan. Bila kata tak pandai baca Quran, tercabar dia. Kan? Tapi kalau baca WhatsApp, scroll tu bukan main lagi. Baca Quran, Allah. Jadi 3 perkara utama ni insya-Allah tuan-tuan kita berijtihad mujahadah. Mudah-mudahan yang perkara yang lebih kita utamakan tadi yang itu kefarduan puasa dan qiyam, dan terutamanya perkara yang sukar sebenarnya adalah kita nak mengkhatamkan Al-Quran, kalau boleh 2-3 kali. Kan kalau yang paling sukar lagi ialah kita susah nak duduk dalam kumpulan tadarus. Tahun ini kita cabar, duduklah mana-mana kumpulan tadarus. Ketepikan sifat ego, ketepikan sifat kata malu, letakkan diri ini untuk rendahkan diri untuk menerima pembelajaran dalam tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya pada malam ini, tazkirah pada malam ini untuk diri saya khususnya, sebenarnya juga tuan-tuan. Maaf dan kesilapan yang sekiranya saya tutur kata yang saya nyatakan di depan tuan-tuan. Mudah-mudahan yang kita berkumpul pada malam ini diberkati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.